sorry itu terbaik lah. Betul. Ya, saya teringat tu bila Ustaz sebut pasal tenang dulu. Education ni satu proses. Allah lah yang menjaga kamu. kalau boleh jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam podcast Sembang Santai Akademi PLBQ. Okey, untuk episod ketiga hari ini ialah berkenaan self-care. Bukan sekadar enjoy, tapi jaga keteguhan iman. Jadi untuk topik kali ni, dia masih lagi berlegar dalam ruang-ruang millennial Gen Z juga lah. Tapi orang lama pun tahu juga benda ni sebenarnya. Cuma orang kata terma dia lain kan. Mungkin ayat dia lain lah kan. Tapi sebelum kita mulakan kan, mungkin Hafiz kena cerita sikit lah kan, berkenaan Mukadimah dia. mukadimah sikit apa self-care ni sebenarnya kan. Jadi self-care ni biasanya kalau sudut psikologi lah, ada baca lah kononnya. Research. Dia lebih kepada amalan kita menjaga kesihatan fizikal, mental atau emosi lah. Tapi dia secara proaktif. Maksudnya mungkin boleh jadi orang tu dia bersukan ke kan, ataupun dia ada hobi yang di mana aktiviti tu menjadikan dia kurang ada bebanan tekanan ataupun stres. Jadi ni salah satu secara definisi lah self-care ni secara umumnya kan. Jadi kalau orang dulu mungkin kata hobi je lah kan. Tapi self-care ni dia ada macam sekarang ni macam-macam lah ada kan. Dia punya orang kata self-care ni. Dan biasanya self-care ni untuk pengetahuan lah kan, tuan-puan semua dan juga kita yang berada kat podcast ni kan, self-care ni dia sangat berkait rapat dengan stres. Memang sangat berkait rapat lah. Jadi ni antara topik yang sangat bagus lah untuk kita bercerita sikit kan. Sebab bila kita sebut stres ni, hari stres kan. Ada setiap orang ada ujian lah. ada ujian kan, ada akan ada stres dia kan. Jadi mungkin kita boleh mula ke lah kan, daripada Nazmi tu ke ataupun Ustaz Ghaffar kan. Mungkin ataupun kita boleh mula lah macam pengalaman, ataupun kita boleh mula macam apa yang kita faham, ataupun mungkin ada perkara yang kita salah faham tentang self-care ni sendiri. Mungkin kita boleh mula macam tu kan. Mungkin ada yang macam Nazmi faham self-care ni macam ni, tapi yang Nazmi salah faham macam mana. Okay, bismillah. Okay. Self-care ni yang tadi Hafiz cerita kan, kita sihatkan kita daripada rohani, jasmani semua tu kan. Dia objektif dia sebenarnya kita nak menjadikan kita lebih baik lah. Betul lah kan. Tadi sukan, hobi, orang kata kita kena lebih baik pada hari semalam kan. Tadi bercerita pasal stres pula. Terus stres apa yang mana, maksudnya apa yang Nazmi faham lah. Yalah, sebab ikut self-care ni kan. tadi asal self-care kan. Sebab setiap hari ni kan kita, bukan setiap hari lah, kita akan menjalani hidup kita ni memang akan berhadapan dengan stres kan. Sekarang ni kehidupan yang lebih kata laju yes. Pace dia sangat-sangat laju. So kita nak catch up, banyak benda pun tak dapat. Betul kan. Lepas tu lah kita terlampau banyak sangat distraction. Betul. Dah lah kita stres dengan kita nak buat satu kerja ni. Betul. Tapi dihadapi dengan distraction pula tu. Dalam kerja tu pun tak jalan apa pun. Betul tak? Dia tak jadi produktif lah. Dia tak jadi produktif lah. So apa yang saya faham tadi lah, self-healing lah self-care ni lebih kepada saya nak jadikan diri lebih baik. And then kita ni kan as Muslim kan, biasalah tak semestinya kita ni hidupkan kita ni dengan benda-benda yang kata tadi lah produktif. Memang bersukan tu bagus. Betul. Tapi ada juga yang macam benda-benda yang rohani ni. Contohnya macam kita kena kerapkan kita berzikir. Kita solat tu kita lebih khusyuk. Secara spiritual. Tapi yang tadi tu spiritual tu, lepas tu bila kita cerita pasal yang salah faham maybe cara orang nak self-care tu. Maksudnya pendekatan dia tu bukan salah lah. Dia lebih kepada duniawi sangat kadang-kadang orang pilih. Faham. Maybe lah memang orang macam, yelah memang best kan. Saya tadi lah Hafiz cerita pasal orang selalunya apa-apa kalau stres je reward. Stres je makan banyak. Okay. Benda-benda yang kadang-kadang dia boleh ke arah yang tak sihat. Yelah macam orang kan, kadang bila kita reward kita sendiri, memang kita macam kita reda daripada kita ada masalah ni. Betul. Tapi selepas tu jadi apa? Adakah kita lebih
capai objektif kita tadi kan, kita nak lebih baik, ataupun sekadar dapat tenang sikit je cukup. Faham. Itulah bagi saya orang salah faham lah. Itu yang pada pandangan Nazmi, macam mana Nazmi nampak yang orang salah faham tentang self-care ni. Dia boleh nak buat benda tu, tapi contohnya tadi kita treat kita sendiri kan. Boleh, tak salah pun. Kita pergi, kata sekarang zaman-zaman healing kan. Pergi camping lah, tengok langit lah apa. Lepas tu lepas habis balik tu still stress lagi. Dia tak menyelesaikan masalah tu pun. Okay. Dia tu lah. Bila cerita pasal tadi kan, bagus kita dah ada jasmani kita kan. Kita tenangkan diri, kita relaxkan badan kan. Tapi kita juga kena buat pasal rohani tu juga. Contohnya lah, tadi kan kita stres kan. Kita pergi healing. Why not kalau kita pergi healing tu, daripada kita gelak-gelak tawa, ataupun kita seorang tengok langit, boleh jenguk, fikir orang kata masalah, tak ada tengok bintang ke bintang. Why not kita buang muhasabah masa tu juga. Maybe tempat tu sesuai, maybe dia tak ada orang, dia macam tak ada distraction dia calm kan, dia tenang kan. Maybe tempat tu jadi orang kata asbab untuk kita lebih khusyuk dalam kita punya menghayati lah. Kalau kita contohnya lah, macam kita solat malam kan, semua orang tidur, lepas tu suasana sunyi, betul kan. Maybe dia nak benda tu, tapi kalau duduk kat rumah takut lah kan, tiba belakang ada apa kan. Okay. Solat tiba sejuk belakang Allah Akbar di belakang. Sejuk pula belakang Wisik pula kan. Jadi kat situ, bila dekat luar tu maybe ada kawan-kawan kan. Maybe kita daripada kita borak tu, maybe kita macam kita boleh reflect masing-masing, cerita masalah, kita cari penyelesaian ke kan, kita masing-masing buang sabar. Tak benda sendiri pun boleh ke, solat seseorang kan. Seseorang kita berzikir seseorang kan, fikir macam mana, doa banyak. Masa tu maybe masa kita tengah dalam keadaannya tadi kita camping kan, maybe dalam keadaan tenang tu maybe kita lebih khusyuk kan. Maybe kita lagi fokus untuk berdoa tu sendiri. Kita lagi contohnya lah, bila kita istighfar kan, istighfar ni, kalau kita sekadar sebut istighfar, astagfirullah kan, dia macam dia just untuk melengkapkan 30 kali tu je, 33 33 kali je, tapi dia tak reflektif pun. Kita tak mindful pun pasal kita punya apa yang disebut tu, zikir tu. Okay, maksudnya bila kita zikir pasal mindful, maksudnya kita ingat astagfirullahalazim, apa yang kita buat tu, apa dosa kita ingat balik, astagfirullah. So bila setiap istighfar astaghfirullahalazim tu, kita remember kita punya masalah dan kita punya dosa tu, supaya Allah ampunkan dulu. Lepas tu barulah kita kan, bila kita reflect kan tadi kan, muhasabah, kita reflect kita dulu apa salah kita. Masa tu lah maybe bila kita buat salah ni, baru Allah bagi ujian kan, supaya Allah ingatkan balik. Supaya kita macam, yelah, kita as hamba, kita buat salah, mestilah kita, kalau kita buat salah kat orang, kita cakap sorry aku buat sini kat kau, barulah. Mana ada orang macam terus apa, sorry, minta maaf itu je. Tak ada perasaan lah. Jadi kalau kita minta maaf sebab aku buat salah ni, orang macam bila kita ingat balik salah, kita lagi menundukkan diri kita tu. Dah pengakuan tu lah. Pengakuan tu buat kita lagi tunduk. Barulah kita minta ke Tuhan, ya Allah, berikanlah aku ketenangan, berikanlah aku jalan penyelesaian dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Barulah kita, masa tu lah kita reflektif betul-betul lah. Faham. Itulah. Okay. Jauh juga berjalan kan. Jauh tak apa dia sebab dia awal-awal macam nak cakap apa tapi benda ni bagus sebab apa kan, sebab kita nak tengok macam setengah orang ada dia punya definisi dia self-care ni kan. Contoh macam Nazmi dengan Ustaz Gafar, dia ada generation gap jadi dia akan daripada millennial dengan boomers. Jadi dia akan ada orang kata macam okey, macam Ustaz Gafar sudut dia self-care macam ni, Nazmi macam ni. Lepas tu apa yang mungkin macam contoh macam sekarang Nazmi nampak orang salah faham tentang self-care begini kan. Mungkin zaman waktu-waktu Ustaz Gafar muda dulu, mungkin Ustaz Gafar nampak self-care ni mungkin ditafsirkan begini kan, aktiviti dia begini, dia macam tu. Jadi dah halang tu kita hulu tu soalan. Apa? Jadi macam pada Ustaz kan, macam self-care ni, macam tadi kan saya ada cerita sikit kan, mungkin Ustaz boleh
cerita sikit lah. Mungkin apa yang Ustaz faham lah tentang self care ni. Mungkin ada masa time-time Ustaz muda tu kan. Mungkin cara dia beza pendekatan dia. Ataupun mungkin waktu tu mungkin Ustaz boleh cerita, oh orang dulu dia tak ada self care, tapi yang saya nampak salah faham tentang macam self care tu ke macam mana ke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Hafiz. So basically dia memang semua orang kita diajar lah, kalau kita dari pendidikan agama pun ataupun bukan pendidikan agama pun, kita diajar untuk macam mana kita nak mengawal diri kita lah. Jadi self care ni ialah bagaimana kita nak mengawal diri kita kan, perasaan kita kan. Cuma mungkin dahulu tu mungkin pendedahan dia tidak begitu mendalam tekanan tu tidak begitu kuat bandingkan dengan sekarang kan. Dia bukan dari segi keadaan tu lah. Macam pendedahan dalam tentang kita punya media sosial kan, dulu mana ada semua tu kan. Macam TV pun tak bukan semua orang ada lah. Semua orang betul. Jadi mungkin jadi cara kita mengendalikan diri kita tu berdasarkan apa faktor yang kita dididik lah. Maknanya kalau kita tu macam orang tua kita selalu mengingatkan kita kan, tentang agama, jaga benda ni, jaga benda ni, jaga benda ni. Jadi kita akan terbiasa dengan benda tu. Mungkin dari segi definisi tu sekarang ni didefine benda tu sebagai self care tu macam tu kan. Ataupun ada berbagai-bagai definisi mengikut kategori umur orang hari ni kan. Tapi dahulu tu dia secara umum lah, maknanya bagaimana kita mengawal kehidupan kita lah. Dan contohnya macam biasa kita akan diingatkan oleh ayah kita kan, orang tua kita. Bila kita balik kampung katakan kita belajar di luar, dia diingatkan kita jaga solat. Kerana benda-benda tu yang satu benda yang penting lah kan, bagi kita di rukun Islam, duduk kampung. Itulah maknanya yang penting tu jaga solat. Walaupun benda lain tu dia tak adalah bagi sangat motivasinya kan. Tapi jaga solat, cari kawan yang betul. Betul benda-benda tu kan. Tu. Jadi dia benda tu dia memberi kesan kepada kita bila kita berada di sekitaran luaran lah kan. Jadi dari situ kita akan membina lah dia punya self care tu. Maknanya kita jaga benda ni kalau kita tengok orang. Jadi mungkin berdasarkan apa yang latar belakang yang kita ketahui lah kan. Cuma bila semakin zaman semakin terdedah kan, maksudnya kita masuk ke pasar zaman yang banyak cabaran teknologi ni, so pendedahan tu semakin menggusarkan lah. Maksudnya nak jaga diri ni dia macam-macam aspek pula dia jadi kan. Kalau dulu kita tak adalah pendedahan sangat dari segi hentakan pemikiran kan. Emosi kita yang keterlaluan diasak. Tapi sekarang ni dia benda tu terjadi kan. Macam katakan contoh budak keadaan anak-anak hari ni kan, ataupun dewasa hari ni, mereka stres dengan sebab perkara yang macam dibuat-buat. Betulnya benda tu kita tak ada isu sangat, tapi besar-besarkan lah. Contohnya macam kadang-kadang bekerja kan, kita cakap stres lah kerja kan. Maknanya dulu mungkin kita kerja, semua orang pun ada perasaan tu. Betul. Tapi orang kata tak diekspresikan lah. Tak diekspresikan kan. Mana kita biasa kita jaga gitu kan. Maknanya stres tu tak dikaitkan dengan macam-macam kan. Sekarang ni dikaitkan macam-macam kita itulah rasa nak memberontak lah dan sebagainya kan. Maknanya benda tu mungkin pengalaman yang dialami tu membuatkan keadaan tu begitu kan. Tapi basic dia yang saya faham lah kan, maksud benda ni dia berbalik kepada apa faktor yang jadikan keadaan tu berlaku. Contoh stres ni kan. Sebab dia ada dua benda yang jadi dalam jiwa kita ni. Iaitu satu kebimbangan, satu kesedihan. Dua ni, bimbang benda yang ke depan kan? Kesedihan benda-benda yang lepas. Kalau kita terlalu mengikutkan benda-benda yang lepas, dia akan jadi macam kita memikir-mikir benda tu. Akhirnya dia menjadi satu tekanan kan. Yang ke depan ni pula dia mikir apa lagi. Apa aku nak kena buat lebih baik, apa kena. Jadi dia akan
memberikan tekanan pada Akal jiwa jugalah. jiwa Jiwa dengan kita, akal. jiwa kita dan kesan dia pada fizikal kita. Maksudnya kerohanian tu dia akan menekan kita dan dia akan terkesan pada fizikal kita, lemah, jadi tak bertenaga ataupun kita jadi bosan. Itu yang kerja kadang-kadang je burn out lah, Burn out, hilang idea hilang contohnya. idea kan. Tapi dia kalau kita bertindak mengawal benda tu, dua perkara ni, dia akan menjadikan kita lebih sederhana lah. Kita tak keterlaluan kan. Dalam dia kadang-kadang benda yang kita ke depan ni selalunya kita letak satu expectation kan. Jadi bila kita tak dapat memenuhi expectation kita ataupun memenuhi apa yang kita harapkan tu, dia akan jadi satu bebanan. Tekanan balik lah. Tekanan balik. Itu juga benda yang lepas. Benda yang lepas bila kita fikir, aku boleh ke? Kita fikir benda-benda yang sebelum ni kita gagal, katakan contoh. Boleh ke ni? Akhirnya dia tak buat apa-apa dan dia akan terus macam gitu. Low self-esteem kurang keyakinan. Jadi dia tak ada keyakinan, jadi beban kepada dia. Yang kita kena jaga tu ialah mengawal keadaan dua perkara ni kan. Jadi yang kita nak kena jaga tu ialah, kalau macam sekarang kan, kita dah masuk pasal umur dah 60 ni kan. Maknanya 50 dah ke 60. So kita dah nampak dah, makna sebab kita alami benda tu. Contoh macam Nazmi cakap zikir. Apa kesan zikir pada perkara tu kan? Iman ni apa penting dia? Kita sebab kita dah alami dah benda yang merosakkan mungkin dalam perjalanan kita kepada nak mencari satu kepada penyelesaian dalam kehidupan kan. Kita nampak bila kita dapat menangkis kebimbangan dan dua perkara ni, baru kita rasa ketenangan. Makna wujud ketenangan bila dua perkara ni dapat kita hindarkan. Contohnya macam tadi kita solat, kita berzikir kan. Kita dah nampak dah kesan ni sebab kita dah mula alami benda tu. Mana kita dah ada pengalaman kita yang membina kita punya perkara tersebut. Dan ini pun digariskan dalam Al-Quran kan. Mungkin kita perasan ke tak perasan kan. Mana seawal zaman Nabi Adam diturunkan ke dunia pun dah diingatkan. Mana Allah bagi petunjuk. Tujuan dia akhirnya ialah kalau kamu ikut petunjuk ni, kamu akan tidak ada kebimbangan kan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya bila kita berpegang pada panduan daripada Allah ni, dia akan menghilangkan apa yang kita cakap tadi lah, satunya ketakutan dan kesedihan. Khaufun alaihim, maknanya itulah kebahagiaan. Maknanya kebahagiaan ni dia bila kita dapat menghindarkan dua perkara ni, tapi dengan cara apa? Cara tadi lah, maksudnya kita ingat Allah yang menjaga kita punya jiwa kita ni. Sebab dia bermula daripada kerohanian kita. Contohlah tadi kan, maknanya kita kerja rasa macam terbeban. Sebab apa kita kerja terbeban? Sebab tadi lah, sebab expectation kita ada harapan kan. Tapi kalau kita bekerja dengan kita cuba meletakkan siapa yang menentukan urusan kerja aku ni, Allah kan. Maknanya kita akan dapat gabungkan yang kita kata tawakal tadi, iaitu usaha kita tu dengan hubungan kita, kebergantungan kita pada Allah tadi. Jadi bila kita dapat gabungkan dua benda ni, dia akan terjadi tadi. Maksudnya kita dapat menghilangkan apa yang ke depan kita risau tadi, dan apa yang lepas. Jadi kita fikir Allah yang menentukan benda ni. So kita bila ada harapan kepada sesuatu yang sejati ni, teguh ni kan, makna pada Allah, kita akan dapat menghindar benda-benda tersebut. Contoh kita kan, apa pun Allah nak bagi aku, kita dah pada hati kita, okay, aku buat ni, aku buat secara yang aku tahu dan aku ikut panduan apa kan. Dan aku sentiasa berdoa, aku ikut apa peraturan yang Allah suruh. Mana waktu solat kita solat, waktu kita ingat Allah kita sentiasa berdoa. Jadi dia punya expectation yang dia nak buat tu diserah pada Allah. Pertama ni bila dia dah berserah macam tu, dia akan rasa ketenangan. Sebab dia tahu dia dah serahkan pada Allah yang Maha Kuasa yang menguruskan hidup dia. Jadi along the way dia akan lalu cabaran. Betul. Dan along cabaran tu dia akan cari, dah ada tempat dia nak berharap tadi. Dia akan doa, dia akan zikir, ya Allah. Bila dia sebut tu, sebenarnya jiwa kita ni bila kita runtun dia dengan kembali pada Allah tu, dia akan dapat ketenangan.
Kan, mana nisbah dia tu dia akan dapat ketenangan. Jadi kita apa pun, mana kita seolah-olah kita expectation kita nak macam ni, kita dah serahkan pada dia, apa pun kita akan dapat terima dia dengan sebaik mungkin lah. Dan yang nak bagi kita tenang tu kita balik pada Allah tadi lah. Maknanya memang cara-cara kita je lah, dengan kita berdoa, khusyuk dalam solat, yang kita berserah. Waktu solat tu lah kita sebenarnya waktu terbaik untuk kita menceritakan menyerahkan segala kita punya kesusahan kita dan juga kesedihan kita tu pada Allah. Mana kita curhat hati kita tu betul-betul pada Allah, bukan kita saya cerita kat orang itu gini kan, kita buatlah benda-benda yang di luar, macam tadi Nazmi kata makan suka hati aku lah kan. Dia shopping. Dia akan jadi benda tu okey, dia mungkin ada dia punya dapat melepaskan, melampiaskan, tapi apa yang dia lampiaskan tu hanyalah hawa nafsu dia. Dia macam sekejap dia perasaan seronok dia gitu je kan. Mana dia lampiaskan, tapi dia akan datang kembali. Tapi kalau kita berbalik kepada cara yang Allah bagi tadi tu, kita akan redalah apa yang dia bagi. Dia akan mendidik kerohanian kita tu, jiwa kita tu mendekati cara yang Allah bagi. Kan? Begitulah maknanya kita kan faham proses kehidupan macam kita lalui sebelum ni kan. Maknanya kita struggle kita, tapi kita macam lost hope kadang-kadang jadi kan. Jadi kita, sebenarnya kalau kita kembali pada landasan Allah lalu, mana kalau macam saya sendiri, sebab kita dah lalui pengalaman hidup yang ada macam pelbagai kan. So kita dah dapat memahami hakikat sebenar kan Allah punya rancangan dia minta kita macam ni. Jadi kita tahu. Jadi kita akan rasa ketenangan tu, dia akan tu yang Allah kata ala bizikrillah tatma'innul qulub, mana dengan mengingati Allah hati kamu akan tenang. Benda tu mana kalau dia ingat Allah tak tenang juga. Tu bukan salah ayat Quran tu lah. Maksudnya salah dia yang dia macam Nazmi cakap tadi lah, dia ingat Allah tapi dia ingat Allah tu macam dia hati dia tak ni lah. Macam dia tak belum lagi tak ada penghayatan tentang kekuasaan betul-betul. Allah, tentang Allah, dia yang berkuasa. Kita tengok langit pun, kita tengok langit, tapi kita tahu yang berkuasa ni Allah. Sebesar ini langit macam ini, tak tergantung, tak ada apa tiang. Tali pun tak ada. Tak ada apa-apa, tapi langit macam itu. Dah lah. Dia ada proses masa dia. Kalau kita memahami benda tu, dia akan merendahkan kerohanian kita, akur dengan apa yang kita cuma dia dalam jiwa kita ni sebenarnya lah kita nak redha je, nak akur. Bila kita akur benda apa tu dengan daripada keputusan Allah, dia siapa-siapa pun lah. Kita tanyalah orang yang pernah mengalami situasi, tapi the moment dia dapat akur balik kepada Allah tu, dia akan tenang hati dia. Dia bila bercakap pun lain je. Kita dengar, kita pun macam kena tepi. Relax sangat dia ni contohnya. Nak praktis benda tu yang sukarlah, betul. Dia memerlukan macam kita lah. Maknanya setiap orang akan melalui dia punya zaman dia, dan dia akan melalui proses tu. Betul. Kan? Cuma zaman hari ni tu kan, orang Hafiz cakap tadi lah, generasi apa? Generasi Z contohnya. Millennial ataupun Z. Dia tu mungkin dia masuk tiba-tiba zaman dia macam ni kan. Berbanding dengan kita yang sebelum dah lalui macam jadi dia nak bermula, apa dia punya langkah-langkah yang dia kena ambil, kena yang betul lah. Kalau dia salah langkah, tapi cuma dalam agama kita kan, benda tu dia common, tak kira apa zaman pun, tapi cuma macam mana kita mengurus hati kita lah. Kan. Sebab tu penting agama dia punya asas dia tu kan, mana Islam, iman, Islam, ihsan, itu asas dia. Mana kalau kita dapat mengukuhkan jiwa kita dengan landasan ni, insyaAllah apa-apa pun kita akan dapat mengatasi dia dengan cara pertolongan daripada Allah. InsyaAllah. Dia yang menarik dia kan, bila kita bincang topik ni, bila katakan contoh Api tanya Nazmi, lepas tu tanya Ustaz, dia punya perbezaan dari segi contoh macam orang dulu pesan suruh jaga solat, pilih kawan betul-betul, dia macam membentuk macam pesanan ni sebenarnya nak membentuk contoh macam kalau pilih kawanan,
kita mesti kalau pilih kawan kadang-kadang macam kalau budak sekarang ni tak tahulah, saya pun tak tahulah kan budak sekarang pilih kawan macam ni kan. Tapi dulu macam macam ayah saya pun ada pesan macam tu kan. Jadi bila saya teringat balik kan, oh betul lah, kalau kita pilih kawan yang baik, dia akan membentuk kita dengan sifat-sifat yang baik tu. Kita je kawan dengan penjual minyak wangi lah. Macam kita kawan dengan penjual wangi lah contohnya kan. Jadi dia macam contoh solat kan. Dia yalah dulu tak adalah macam media sosial semua tu. Tapi solat tu sendiri membina kekuatan tu. Resilient tu. Kan. Masa tu tak adalah pula saya fikir nanti jangan lupa pergi mancing hujung minggu apa semua tak ada kan. Tapi kata jaga solat. Sebab tu jadi tunjang. Kalau macam sekarang mungkin pesanan dia lain. Jangan banyak sangat main phone contohnya kan. Jangan duk main game contohnya. Pesanan dia biasa. Cuma yang saya nampak dia punya apa orang kata macam perbezaan dia ada sikit lah. Perbezaan dia macam orang dulu lebih menguatkan kepada rohani. Tapi kalau yang sekarang ni dia macam lebih kalau stres nanti rehat lah. Dia macam ingatkan pada benda tu kan. Tapi dia dekat yang generasi yang sekarang ni dia macam ada sedikit orang kata kekurangan dari segi mungkin ada lagi beberapa yang berpesan kat arah jangan lupa tinggal solat semua tu kan. Mereka masih lagi berpesan. Cuma dia ada akan tambah macam kalau nanti stres ke apa ke pergilah keluar ke apa semua kan. Dia macam nak bagi tahu ada juga cara lain kan. Dia macam ada lebih orang kata yalah macam sekarang ni nak pergi jalan-jalan pun senang kan. Dia sebab apa tahu kenapa benda tu berlaku. Macam masa zaman peralihan lah, saya pindah daripada kita duduk kampung, kita belajar, kita duduk di sekitaran bandar kan. Maksudnya masyarakat dia pendedahan dia berbeza. Betul. Kan? Jadi pendedahan berbeza tu yang membuatkan macam tu. Macam contohnya motivasi ni dia bermula dia bermula daripada zaman macam saya dulu di tahun 90-an kan kita masuk. Mana tu zaman tu tengah era orang nak membangunkan insan. Jadi dia banyak betul. Masa tu dia banyak kepada pendekatan-pendekatan macam tu lah. Maksudnya bila kita diajar macam tadi kan, maknanya rehatkan diri kan, masa jaga kesihatan macam ni. Dia lebih kepada arah kesan kepada psikologi kan, fizikal dan psikologi. Fizikal tu yang ditekankan kan. Macam kita contohnya kita rasa stres, jaga berjoging, ataupun pemakanan. Dia banyak kepada jaga luaran. Jadi benda tu memang nampak dia punya dia punya masa tu lah, masa zaman orang kata macam pengaruh lah, merebak macam tu kan. Pengaruh. Macam kalau bisnes pun macam tu. Maknanya kita kena ada keteguhan gini, mindset yang betul lah. Dia banyak kepada arah nak kata macam mana ya, benda tu dia kajian-kajian tu banyak datang daripada orang kata kira macam dia secara saintifik lah. Dia jaga saintifik. Benda tu banyak dibangunkan macam kaedah lah, teknik dan sebagainya kan. Tapi Islam tu dia macam nampak sebagai tempelan aja. Bukan dia core dia. Betul. Jadi dia jadi macam apa cakap tu dah, maknanya kita punya nasihat tu dia dah berubah. Dulu kita cakap kalau mungkin orang dulu kalau kita dengar dia solat. Bagi dia solat tu membentuk kepribadian. Betul. Maknanya dia akan dapat walaupun kita tak faham apa solat lah. Apa kaitan solat pula dengan kan? Kalau tapi kita akur dengan benda tu. Kita solat, kita jaga. Kita ingat orang tua punya pesan kan. Tapi sebenarnya dia membina kita punya pribadi tu. Betul. Macam sekarang ni dia dah lebih ke lain. Maknanya kita lebih kepada kena ada ilmu, kena ada kita lebih kepada penampilan fizikal yang kita nak tonjol kan. Jadi perubahan yang orang nak nampak lah, daripada diri sendiri dah rasa. Macam kalau orang bisnes kan, dia ni mesti nak tunjukkan dia punya hasil kan. Dia buat training mesti dia tunjukkan dia dah ada kereta, dia ada rumah. Betul. Dia macam ibarat dia macam ibarat dia nak menunjukkan macam mana dia kata macam pada dia ini adalah satu validasi kejayaan. Macam dia dapat mandat. Dia dapat mandat. Tapi bila lama-kelamaan sebab tu urusan stres tu semakin menguat, walaupun dia mungkin dia banyak duit, tapi urusan kehidupan dia tu
dia masih lagi goncang dengan kehidupan tau. Mana bila banyak duit gini dia dah jadi macam bila jatuh dia dah melampaui situasi macam nak jaga benda tu dah susah. Betul, faham. Tapi kalau kita berbalik kepada tunjang agama, baru kita faham macam mindset kan, isu mindset. Macam tu juga. Mana kalau tunjang kita berdasarkan kepada macam tadi Hafiz cakap apa? Millennium punya cara kan, maksudnya wah kita mesti ada framework yang besar, yang itu-gitu je kita punya, tapi kita tidak menjangkau dasar kerohanian kita. Kerohanian tu. Ataupun kita tak memikir dia apa, kerohanian ataupun tak menjangkau akhirat. Dia macam dunia je. Macam tadi kan kalau kita cerita antara apa salam tadi pada Allah tentang Allah cerita je walaupun tak disebut dalam tu bagi, tapi Allah dah bagi tahu ni masalah stres ni berpunca daripada benda apa ni, kebimbangan dan benda ni. Kesedihan. Tapi kalau kita berbalik kepada Al-Quran tu, maknanya dia membentuk kita punya kepribadian, jiwa kita, maknanya tunduk patuh tu yang nak bagi semua ni Allah. Jadi baru kita akan nampak satu harapan yang berbeza dengan tadi. Sebab Allah yang menentukan ketika expectation ni kita punya jangkaan. Tapi kita tak boleh tentukan benda tu kita boleh dapat ke tidak kan. Betul. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia dah memang dah tentukan apa yang kita akan dapat. Jadi patutnya kita berbalik kepada yang maha mengetahui ni. Betul. Maha mengatur ini. Dia mengaturkan kita macam ni. Baru kita akan rasa, oh iyalah. Apa hal kan. Jadi dia kerohanian ni dia bina tu, fizikal dia akan automatik dia akan rasa tenang. Betul. Mana jiwa dia tu dia cool dia tak apa-apa berlaku dia dah tahu. Dia boleh tenang, sabar dulu kan. Dia boleh berdoa, dia minta pada dengan dia rasa, hati dia tu akan sentiasa ada dorongan. Ada harapan. Sebab betul. yang diharap tu ialah kepada yang Maha Kuasa. Macam kita hari ni kita harap, tapi kita harap diri kita yang kononnya yang akan menerajui. Mana kita ingat kuasa kita lah yang akan dapat benda kan. Dia lebih kepada nak kudrat je. Dia lebih kudrat dia je kan. Padahal kudrat tu Allah yang bagi. Pinjaman lah. Pinjaman. Tapi kalau kita balikkan pada kudrat tu Allah yang bagi, mana kita rasa usaha kita ni kita rasa dapat bimbingan. Betul. Dapat aturan Allah, macam kita berdoa minta kan, macam kita dah dapat, oh ya Allah terima kasih, syukur. Sebab bila kita tak dapat, kita rasa tetap juga bersyukur, tapi ada lagi Allah nak bagi ni. Kita optimis pada janji Allah tu. Kita boleh buat kita punya apa kita expectation kita nak. Tapi kita mesti sandarkan Allah yang nak. Betul, mesti sandarkan balik kepada jadi kita akan usaha dia, kita doa minta, itu yang kita boleh minta apa yang kita nak kan. Maknanya Allah akan kabulkan, tapi dengan syarat kita yakin Allah akan kabulkan. Allah bagi ya Allah tolong aku memang rasa nak benda ni. Kan? Dan kita mengadu pada Allah tu, dia akan dah jadi perasaan kita tu dah jadi lain. Cara kita mengadu tadi macam penghayatan yang Nazmi cakap tadi kan. Maksudnya kalau zikir kita sebut Allah tu pun kita dah rasa tau kita Maha Kuasa Allah. Berbanding ya Allah. Tapi dia macam astagfirullah. Tapi dia sebut, tapi dia tak ada nilai dalam. Dia just nak mencukupkan jumlah ataupun sekadar baca. Ustaz tu kata bagus baca 1000 kali ni boleh masuk syurga. Baca doa ni selesai masalah gitu kan. Biasanya kelebihan. Semayang gini. Memang betul Allah menjadikan ada yang tersebut. Betul. Ada je, tapi kita kena betulkan kita punya cara tu, pegangan kita. Betul. Dia mesti dapat pahala. Tapi pahala. alangkah bagusnya kalau kita hayati lah. Penghayatan tu. Sebab tu dalam Islam, bila kita amal atau buat apa yang kita, aktiviti kita buat, mesti didahului dengan iman. Kan? Lepas tu kita baca dalam apa, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Mana iman tadi yang mengikat kita punya amal tadi. Itu yang maknanya kita bekerja memang kita buat apa-apa pun. Islam dengan ajar kita baca bismillah, syukur, alhamdulillah. Jadi kita attach apa yang kita buat tu dengan kekuasaan bergantung pada Allah SWT. Jadi barulah jiwa kita tu kan dia resilient hidup. Ada kekuatan dia hidup. Jiwa kita tu hidup. Jiwa yang mati ni, yang bila tak bergantung pada Allah, jiwa tu mati.
Betul. Dia tak tahu nak buat apa. Ataupun dia akan jadikan contoh macam ketika isi bila jiwa dia mati kan, self care ni kan macam Nazmi cakap dia pergi healing, dia pergi tu dia pergi melancong kata ni kan, nak lari daripada masalah. Jadi dia dah jadi lari tu dah jadi satu escapism lah pada dia. Dia sekadar untuk melalaikan dia supaya dia tak fikir masalah tu. Dia macam kita faham kadang-kadang kita nak apa, bukan nak lari lah, tapi macam kita nak kurangkan stres tu dengan kita pergi berehat ataupun bersukan semua tu kan, ataupun kita buat hobi yang kita nak tu adalah untuk kita, dia bukan untuk kita melekakan, tapi sekadar untuk kita masa tu relax. Tenang sikit. Relax sikit, bagi kita ada clarity, clarity ataupun jelas nak berfikir contohnya kan. Jadi dia cuma yang jadi masalah tu bila orang salah faham macam self care ataupun healing contohnya, dia akan jadi satu tempat untuk dia escape. Dia jadi macam dia pentingkan diri sendiri. Macam time ni aku self care, orang ni tak ada kacau. Dia tiba-tiba jadi ada boundary pula kan. Macam bila ada orang kacau ni, apa pasal ni? Dia tengah stres ni. Saya nak hilangkan stres ni kan. Dia jadi dah tapi dia marah pula kan. Jadi dia dah macam satu bentuk yang tu lah, macam kira salah faham lah kan. Tapi dia nak cari space kot. Mungkin lah. Tapi satu benda yang pada saya lah, yang macam orang salah faham pasal self care ni kan, selain daripada escapism tu ataupun lari tu, satu lagi adalah kadang-kadang dia rasa macam bila dia menyendiri, masa tu lah dia rasa macam benda tu self care. Padahal tak semestinya. Kadang-kadang bila contoh ni kan, kadang self care ni kita berkait rapat dengan contohnya kita berhubung dengan komuniti ataupun kita mengeratkan silaturahim. Contoh macam let's say balik kampung jumpa mak ayah. Kadang-kadang kan kita kalau katakan contoh balik kampung kan, jumpa mak ayah, masa kat bandar kau main stres, bila jumpa mak ayah tiba-tiba relax. Kadang kita tak perasan bunyi ayam dengar bunyi ayam seronok pula duduk kat kampung. Dia macam tu kan. Kadang-kadang kita tak perasan bukan saja suasana tu. Kadang-kadang bila kita jumpa balik mak ayah tu ataupun kita jumpa saudara yang kita lama tak jumpa kan, dia jadi rasa dia lain. Dia cara bila kita mengikat semula silaturahim tu, dia suasana tu menjadikan hati kita tu rasa lain. Macam kita tak rasa kita ni seorang. Dia tak rasa macam kita, dia memanglah masalah stres tu kita akan lupa. Tapi dia dalam dia bukan buat kita lupa macam kita nak lari tau. Macam kita tahu kita ada masalah, tapi kita akan macam relax lu, aku ada saudara kat depan ni, ataupun mak ayah aku ada kat depan ni. So kita relax, buat borak-borak. Dia jadi macam satu orang kata macam tempoh yang bertenang. Kalau kita curhat pun at least ada orang yang lebih faham kita. Ataupun kita just nak cerita, nak dengar. Lepas tu kita nak dengar pula dia orang cerita. Nampak tak? Dia macam satu komunikasi dua hala. Jadi dia berbeza kalau macam contoh kita pergi contoh let's say tu yang saya kata tu, kadang-kadang orang set boundary ataupun selfish kan. Balik kampung. Tapi tak nak jumpa mak ayah contohnya. Dia jadi macam pelik lah, macam contoh dia balik kampung kan, kononnya nak tenang. Dia menyendiri duduk kan, ataupun masuk bilik terus masuk bilik kan. Tak keluar kan. Ini dah macam lain lah ni kan. Dia macam mengasingkan diri contohnya kan. Jadi dia macam kira pentingkan diri sendiri jugalah bila buat macam tu kan. Padahal ada je cara lain kan. Tu yang saya kata macam kadang-kadang tak semestinya. Yelah ada situasi tu, contoh macam kalau bangun solat malam takkanlah tiba-tiba nak kejut mak ayah pula kan. Tapi itu memang situasi dia macam tu kan. Tapi maksud saya tak semestinya tak semestinya dia lah. Maksud saya tak semestinya bila menyendiri tu baru kita macam self care lah kan. Ataupun mungkin ada setengah orang tu yang saya kata tu, macam contoh bila macam awal tadi saya sebut pasal hobi kan. Kadang-kadang ada orang hobi dia tu bukannya macam hobi contoh main badminton ke apa, tapi dia suka nak tolong orang. Jadi dia join aktiviti community contohnya kan. Itu pun salah satu cara juga. Sapu sampah. Sapu sampah contohnya. Ataupun dia pergi yelah macam pergi bantu masuk macam mungkin dia masuk macam aktiviti biasanya orang rumah kebajikan je ke. Dia macam nak dia nak bagi macam dia tahu tau macam macam contoh pergi rumah kebajikan, mungkin dia pergi rumah orang tua kan. Dia saya kira tak semestinya berkenaan dengan kita je. Kita ni sendiri. Ya, betul, memang secara definisi ialah satu aktiviti orang kata untuk meriliskan stres kan, mengurangkan tekanan emosi kan atau fizikal kan. Cumanya tak semestinya dengan menyendiri ataupun macam Nazmi cakap beli makanan self reward beli makanan
tak kisah Shopping apa. tak ingat dunia. Shopping tak ingat dunia kan. Tapi kalau dah shopping tak ingat dunia, lepas tu stress balik. Macam Maksudnya tak dia guna ingat kan? akhirat lah kalau dia tak ingat dunia. Nah. Kira macam tak bagus juga kan macam tu kan. So tu dah kira bukan self care, tu self destruct lah dah. Tapi kan tadi Ustaz cerita pasal apa tu kan, kenapa dulu kan bila orang tua kita cerita pasal jaga solat semua tu kan, balik dari tadi, pasal nak tadi kalau zaman dulu dia lebih kepada macam bila orang tua tu cakap dia taat betul-betul tau, dia tak menanyakan apa-apa pun. Betul. Dia tak Dia tak mempersoalkan apa-apa. Maksudnya bila kat Ha. situ macam mana dia boleh faham kenapa solat ni boleh tenang, kenapa nak pilih kawan ni jadi lebih baik. Betul. Betul. Tapi sekarang dia zaman dia lain tau. Dia zaman yang orang tu kena immerse dulu baru dia rasa Faham. sentuh atau faham. Jadi kalau kita cerita kan pasal solat kan. Solat itu boleh boleh tenangkan diri kita kan. Orang macam, mana boleh tenang? Aku solat selama ni tak tenang pun, sama je kan. Ataupun satu lagi selain daripada tenang, mencegah perkara mungkar contohnya. Orang macam pelik. Lepas tu orang cakap, okey, cuba baiki solat dulu. Macam mana nak baiki? Aku dah bagi solat sama je kan. Lepas tu rupanya dia tak tahu macam mana nak baiki pula. Betul, cara dia tak immerse tau dalam tu. Maksudnya macam mana dia nak rasa benda tu. Tu orang sekarang dia banyak sangat tanya. Macam mana kita nak ni, macam mana kita. Lepas tu yang kita kena bagi solution dia, macam orang kata macam dia jadi baby tau. Maksudnya kita kena ajar dia jalan slow, barulah kita lepaskan dia. Macam tu dia solat kan. Macam mana kita nak orang immerse dalam solat. Cara dia adalah kita kena slowkan tempo kita solat. Maksudnya daripada kita dulu kita panjangkan daripada 1 saat jadi 3 saat. So apa tau, bila kita slowkan solat, pasal nak kita lebih tenang, kita lebih penghayatan. Macam dulu kan Hafiz pernah cerita yang masa makhraj kan, bila kita baca, kita sebut makhraj satu tu, kita lagi fokus kat baca tu. Betul. Instead daripada kita Bismillahirrahmanirrahim kan, pada rap kan. Kita apa dia panggil apa ke apa rasa Mumbling. mumbling tu laju kan. Kita cuba perlahankan tempo kan. Bismillahirrahmanirrahim, huruf ra tu kita tebalkan. Barulah kita bila kita slowkan tempo ni, tanpa dia tadi stres kan, kita rasa tenang sebabkan kita tak terburu-buru. Betul. Kan? Sebab apa tadi kan, kalau Hafiz tadi kita orang borakkan mamak kan, macam kalau kita nak sabar, instead daripada kita buat sambil kita buat kerja, kita duduk dulu. Kalau tak boleh duduk, baring kan? Betul kan? Kalau marah kan, Kalau marah saja, tadi kan stres kan, mestilah marah kan. Duduk baring. Tadi solat kan dia pergerakan. Ada tak? Kalau tidak, solat tu kita just sebut je lah kan, by vocal kan. Maksudnya kita baca, duduk dan diam baca kan. Tapi kenapa kita kena bergerak? Ada tak kalau kita bergerak dengan tempo laju, dengan tempo slow, mana kita lagi tenang? Betul. Mana kita lagi reflektif dalam bacaan kita tu. Itulah yang kita itulah dengar benda tu kan. Bila saya pun tengah praktikkan benda tu juga kan, kadang-kadang macam alamak nak habis waktu dia solat laju. Tapi cuba try solat waktu, lepas tu kita try slowkan tempo kita dalam bacaan solat kan. Kita lagi tenang, lagi tak terburu-buru. Masa tu lah kita punya biasa nak, kalau kita solat laju, lepas habis tu kita terus tak doa tak apa, terus buat kerja. Betul. Kalau bila kita solat seslow, kita dah habis tu, kita tenang dulu, istighfar dulu, fikir dulu. Sebab tu lah kita kena, masa tu lah bila slowkan tempo, masa tu lah kita ada rasa ketenangan tu. Betul. Betul. Itu pun sangat penting kat tu. Macam betul lah, macam contohnya macam zaman sekarang ni memang ialah untuk generasi yang menghadapi ialah dengan teknologi, platform media platform macam-macam ni, dia jadi rasa semua laju pantas. Betul. Sampai dia orang lupa nak relax dulu. Kadang-kadang kita pacing solat pun laju. Macam kadang-kadang kan, bila tu yang kadang-kadang saya rasa macam pelik tau. Kadang-kadang contohlah bila kita let's say, yelah dulu kalau katakan contoh orang berniaga kan, orang berniaga dulu kan, kadang-kadang tu sampai berhari-hari dia orang keluar berniaga kan. Macam sekarang ni dekat WhatsApp je dah boleh. Itu pun kadang-kadang macam kalau kita minta barang kan, nak cepat kan, orang tu tak balas lagi, cepat dah sikit, kita macam nak cepat kan, macam lambat je dia balas kan, contohnya kan. Padahal kita tak sedar sebenarnya kita tu sendiri terburu-buru kan? Kita tak cuba untuk meneliti
tak kisahlah, mungkin dari segi urusan perniagaan pun ataupun mungkin dalam berhubungan dengan ahli keluarga apa kan, kita tak pernah nak cuba relax dulu, tak apalah, dia mungkin dia reply lambat sikit, mungkin dia ada urusan lain kan, contohnya kan, ataupun dia ada mungkin contoh kita tengah bercakap dengan orang yang kita nak beli barang tu, mungkin dia ada customer lain dia tengah uruskan. Jadi dia macam memanglah bagus macam bila kita puji kita cepat. tak boleh cari lah, kita tak boleh selfish tau. Maksudnya betul. Dia jangan bila kita tengok benda tu bila lambat, kita kena tahu yang orang tu manusia. Betul. Ada kerja lain juga. Ada limitasi dia. Ada limitasi dia. Kalau dia robot boleh marah, tak kisah. Dia tak ada pasal. Kalau dia AI apa kan. Nama lambat ni lah. Maaf tuan. Hamba bodoh tuan. Jadi dia itulah, itu yang menarik dia bila topik pasal self care ni. Dia sangat berkait rapat dengan yalah macam mana cara kita mengurus stres kan. Kalau zaman sekarang ni kira macam kalau tahun 90 tu macam ustaz kata pembangunan ihsan dulu, dia ada dulu satu ayat saya ingat dulu, kalau ayah saya balik khusus kan, dia ni pengurusan stres. Dulu selalu ada ayah saya sebut pasal apa ni, pengurusan kerja, SOP dan juga pengurusan stres kan. Dulu banyak ditekankan tu. Jadi dia macam bila dah beralih, orang kata dah era dah semakin globalisasi ni, dia pendekatan dia tu dah beza kan. Macam orang nak urus stres, pergi healing contohnya kan. Dia dah beza pendekatan dia. Dia macam Nazimi cakap dia pasal solat tu kan. Dia sebenarnya macam saya sendirilah menyadari hakikat tu lah. Kita memang macam tadi kan, orang tu kita pesan solat. Tapi kita di sebalik solat tu ialah dia ada satu belief system, kepercayaan. Tapi mungkin pada tu kita tak faham. Dia yang dibina dalam solat ni ialah kan iman tadi kan. Iman tu ialah keyakinan kita. Maknanya Allah tu kan, tentang syurga neraka, tentang segala-galanya lah, tentang balasan hari akhirat nanti, dosa pahala syurga neraka kan. Jadi kita kebanyakan kita dididik solat ni, dia ibadah tu sendiri, kesan pada ibadah tu dan sebagainya. Tapi di sebalik ibadah tu ialah dia pembinaan sasiah kan. Maknanya bila kita percaya, kita buat, dan kita akan dapat rasai dia punya kesan dia. Kan? Jadi bila kita tak ada macam mungkin kita dididik solat, tapi kita solat tadi macam ni, maknanya kita solat mungkin atas keyakinan kita, orang tua kita bagi tahu kita solat lah, kita solat tu, tapi tak ada macam apa dia di sebalik solat tu. Macam katakan patutnya di sebalik solat tu ialah kita mesti tanam dulu kita punya keyakinan kita kepada Allah. Allah tu melihat kita buat kerja ni. Kita nak dibuktikan ketundukan kita pada Allah tu, Allah wajibkan kita bersolat. Maknanya solat tu, bila kita iman tu, kita tahu Tuhan melihat kita sedang berhubung dengan kerana solat tu ialah hubungan, connection lah. Macam kita wifi ni tak ada, tiba kita connect kan. Solat tu ialah connection kita dengan Tuhan. Macam Nazimi kan, Nazimi buat contoh tadi kan, maknanya pelan-pelan baca. Dia akan memberi makna kepada apa yang kita baca tu. Sebab kita tahu kita baca Fatihah kan, kita baca Bismillah, disebut besaran Allah dalam tu semua kan, apa Allah suruh doa dalam tu semua sekali kan. Jadi bila kita ada menanamkan rasa tu, so dia akan jadikan ibadah kita tu, macam solat tu kan, mencegah mungkar, mencegah kita pada fahsyak. Fahsyak ni maksudnya dalaman kita lah, hawa nafsu kita. Mungkar tu benda yang buat curi lah, apa benda semua tu. Fahsyak ni mana kita menjaga nafsu kita. Jadi solat tu sepatutnya dia mesti hasil dia, natijah dia ialah tadilah kita boleh mencegah benda-benda yang buruk tadi. Tapi disebabkan solat tadi kita tak ada dia punya apa kata, dia keyakinan, dia penghayatan, dalaman itu kita tidak bina. Kalau macam kita sebut dalam Islam sebut sebagai akidah kita lah. Mana akidah kita tu tidak selari dengan kita punya suruhan Allah tadi. Kita sebab tu kita bila kita buat tu tapi tak atas kerana Allah tadi. Tapi kalau kita buat tu kerana Allah, dia akan keluar kita daripada solat tu, dia akan kesan daripada solat tu mesti dia akan yang jangan cakap, walaupun dia kita sepelahankan dan kita solat, kita duk istighfar dulu kan, sebab dia akan beri kesan lah. Tapi ditambah dengan kita yakin bahawa yang suruh ni Allah.
Kan? Sebab tu Kena immerse lah. maknanya bila solat tu, sebab tu Nabi kata ihsan tu ialah antak mudallaha ka'annaka tara. Maknanya kamu solat ni seolah-olah kamu buat mengabdikan diri kepada Allah ni seolah-olah kamu melihat Allah. Mana bayangkan kita solat, kita melihat Allah, Allah tahu tu, mesti kita tahu Allah bukan sekadar tahu gelaran kita. Apa Dalam yang terdalam hati kita, yang kita lalai-lalai ke mana tadi, semua dia tahu. Tapi bila kita ada perasaan tu, automatik kita punya solat tadi kita akan tahu kita sedang kita menjaga lah. Menjaga. Faham. Kan? Jadi bila kita lepas tu dalam solat ni lah tempat kita nak mengadu kepada Allah. Dan waktu terdekat bersama Allah tu ialah waktu kita solat tu. Sujud. Masa waktu sujud. kita sujud, waktu sujud kan, makna pergerakan sujud tadi. Jadi sebab tu dalam solat tu Nazmi kata kan, ada pergerakan apa semua. Mana memberi arti bahawa kita ni dalam kita melakukan setiap tindakan tu dia ada makna-makna dia tersendiri lah. Macam kita angkat tangan, tanda penyerahan kita, lepas tu kita baca, dan kita rukuk, kita sujud. Jadi dia punya kesan tu baru dia akan nampak pada ibadah kita yang lain. Mana dalam hidup kita benda-benda tu kita akan jadikan ibadah juga. Jadi tak apa. Tapi sebab dia topik kali ni dia lah memang saya saja je buat topik ni sebab dia macam topik ni dia best dia sebab kita akan ada dua generasi yang beza tau. Dia punya jauh jarak dia kan. Jadi dia bila kita bincang macam ni kita boleh tengok perspektif Nazmi macam mana, macam saya cakap tadi lah kan. Perspektif Nazmi macam mana, perspektif ustaz pula macam mana kan, apa yang salah faham yang mungkin kita nampak sekarang ni berlaku kan. Jadi dia macam dia satu perbincangan yang sangat unik. Sebab orang dulu lain cara dia, orang sekarang ni macam ni. Pemikiran dia beza. Tapi pemikiran beza. Tapi macam mana macam orang dulu boleh mengharungi contohnya. Kan? Ataupun kita jangan kisah pasal dulu aku buat macam ni. Dia bukan cerita pasal macam tu. Tapi kita nak tahu macam mana orang kata walaupun sekarang ni dunia ni dah kira global kan. Dia punya media platform kita dah boleh capai hujung jari melalui phone je kan. Tapi macam mana kita nak mendepani kan, nak membentuk, nak mengekalkan keteguhan iman tu macam tadi kan. Kita macam tajuk podcast lah. Sebab kita kalau boleh nak contoh macam self care dalam Islam, dia tidak menidakkan kita untuk tidak mengurus stres kan, ataupun bila ada kesedihan boleh bersedih contohnya kan. Atau kita nak nak tak salah untuk melepaskan ataupun even Rasulullah pun ada menggalakkan kita bermanah, berkuda, berenang. Maksudnya benda-benda tu dia salah satu daripada orang kata macam self care juga. Cuma dia aktiviti bersukat. Betul kan? Dia asalkan benda tu membawa kebaikan je. Betul. Dia jangan sampai bawa kebinasaan lah. Contohnya macam bila kita nak self care je kan, stres je makan aiskrim. Tapi kalau esok makan aiskrim lagi, makan esok rosak lagi gigi contohnya. Jadi itu dah membawa kepada kebinasaan. Contoh. Jadi macam tu dah. Jadi semoga tuan-puan semua yang menonton podcast ni ataupun yang mendengar podcast kami pada kali ni untuk episod yang ketiga ni, harap dapatlah beberapa orang kata macam mungkin input yang bermanfaat, terutamanya tentang macam mungkin tuan-puan semua mungkin ada saya tak tahulah berapa lingkungan yang tengok video ni, tapi kalau katakan mungkin ada tuan-puan semua yang mungkin ada anak ataupun ada cucu contohnya kan, mungkin nanti macam ni rupanya budak-budak sekarang faham pasal self care macam ni dia orang buat kan. Ataupun betul lah dulu Ustaz Ghafar, betul lah saya pun macam tu juga contohnya kan. Ataupun mungkin ada ibu bapa yang di luar sana yang mendengar, mungkin ada anak yang dah remaja. Jadi lepas ni boleh lah macam berborak, bincang kan. Benda tu mungkin yalah, kita dulu tak pernah buat kan, tiba-tiba nak borak dengan anak mesti macam awkward je kan. Tiba kekok. Tapi ambil langkah, orang kata step by step. Ambil langkah sikit demi sikit kan. Sebab benda tu orang kata macam selagi kita boleh doa minta Allah lembutkan hati kan, InsyaAllah tak ada masalah. Dan semoga podcast kali ni macam-macam lah tuan-tuan semua dapat belajar kan, daripada input yang kami berikan kan, kami borak ni. Okay. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa pada podcast yang seterusnya. Jaga diri semua. Okay. Jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jangan lupa subscribe like dan subscribe. Lupa saya. Bye.